Okey, untuk soalan nombor 10, diberi persamaan suatu lengkung ialah Y sama dengan punca kuasa 2X tambah 1. A, cari fungsi kecerunan bagi lengkung itu. Jadi fungsi kecerunan ni adalah apa kalau lengkung? dy per dx. Okey, jadi Y sama dengan punca kuasa 2X tambah 1. Jadi kalau nak cari dy dx, pastikan punca kuasa tu dia akan jadi 2X campur 1 kuasa 1 per 2. Macam tu. Okay. Lepas tu dy per dx tu 1 per 2 bawa ke depan. Jadi 1 per 2. 2X tambah 1 kuasa mesti tolak 1. Jangan lupa. Faham? Jadi 1 per 2 mesti tolak 1. Lepas tu satu lagi step. Darab dengan pastikan awak bezakan yang di dalam ni. Maknanya kalau bezakan dalam ni apa yang ada X. So dekat sini ada 2X kan. So 2X tu kena bezakan terhadap X. So jadi 2. Faham? Then awak matikan dia. So jadi 2X campur 1 kuasa 1 per 2 tolak 1 adalah negatif 1 per 2. Cantik kan? Jadi 1 per 2X tambah 1 kuasa 1 per 2. Selesai. Itu untuk A. Untuk B pula, satu garis lurus menyentuh lengkung itu pada titik P. Okey, sekarang ni garis lurus. Okey, awak kena lukis lah. Lengkung ini, okey, satu garis lurus menyentuh lengkung itu. Jadi tak kisahlah kat mana-mana, tapi dia menyentuh lengkung itu pada titik P. Macam tu, kena lukis. Dan garis lurus itu berserenjang. So you lukis, nampak tak? Berserenjang dengan Y sama dengan 3X sama dengan 4. Cari koordinat P ni. Dah. Jadi sekarang ni kita dah ada persamaan lengkung. Y sama dengan 2X campur 1 kuasa 1 per 2. Okey, so macam mana kita nak buat itu? Okey, ingat. Kalau kecerunan lengkung dengan kecerunan yang melekap ni, garisan yang melekat ni namanya ni adalah garisan tangent. Bila dia menyentuh lengkung itu maknanya dia adalah garisan tangent. Jadi kecerunan M, kecerunan tangent sama dengan kecerunan lengkung. Faham? Kecerunan lengkung adalah dy per dx. Kena faham. Okey, sekarang ni kecerunan tangent pula kita tak ada. Jadi kita ada satu garisan yang berserenjang. Berserenjang ni pula kalau bertemu dengan garisan tangent ini dia akan jadi 90. Bila 90, sini akan jadi M1, M2 tu. Kita rumus M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi kita boleh dapat yang M2 yang dekat garisan, terpadam pula. Garisan tangent ni. Faham? Jadi sekarang ni apa persamaan bagi garis lurus yang pertama tu? So, kita ambil warna lain. Okey. Y sama dengan 3X. Y campur 3X sama dengan 4. So, gerak Y sama dengan 4 tolak 3X. So, daripada sini boleh dapat M kan terus. M mesti dengan X, negatif 3. So, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Negatif 3 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Jadi, M2 kita adalah 1 per 3. Jadi, kecerunan tangent kita dah dapat. So, dia adalah 1 per 3. So, dia sama dengan dy per dx. Itu konsepnya. Okey. Jadi, dy per dx ni tadi, tulis balik. dy per dx adalah 1 per 3. dy per dx ni kita dah dapat ni. Tulis 1 per 2x tambah 1 kuasa 1 per 2 sama dengan 1 per 3. So, 1 per... Okey, sekarang dekat sini kita boleh cari x. So, macam mana kita nak cari x? Jadi yang ni awak tukar bentuk dia. So 2x tambah 1 darab silang 3 darab 1 adalah 3. So sini darab 1 darab punca dapat balik. Faham? Lepas tu punca bawa jadi kuasa. Jadi 3 kuasa 2. Persamaan linear lah 9. Lepas tu gerak lagi 1. 9 tolak 1 8. Jadi X dapat apa? 4. So dah dapat dah X tau. Jadi kita nak P ni. P ni adalah koordinat. So dia mesti ada X dengan Y. Jadi X dah dapat. Jadi P kita, X kita tadi berapa kita dapat tadi? 4. So nak cari Y. Okay, dekat mana persamaan yang ada Y? Ni. Kan? Ini boleh. Garis lurus ni pun boleh. Yang 3X. Y campur 3X sama dengan 4. Boleh juga. Jadi pilihlah mana satu. Okey, katakan Y sama dengan
kita ambil yang lengkung je lah. Y sama dengan, saya dah tak nampak kat atas tu. Y sama dengan punca kuasa apa tadi? 2X tambah 1. Okey, so Y sama dengan punca kuasa 2, X kita 4. Y sama dengan punca kuasa 8 campur 1, 9. So Y dapat berapa? 3, betul. Jadi apa dia punya koordinat P? 4, 3. Jadi simple je, tak susah pun. Faham tak? Okey. Okey, seterusnya nombor 11. Isi padu air V dalam satu bekas yang tingginya H cm. Okey, ni rumus V. V sama dengan 108H tolak dengan 1/2H kuasa 3. Diberi bahawa H berubah dengan kadar. So, perkataan berubah dengan kadar ni ada perkataan kadar. Jadi, bermakna dia adalah dH per dt. Kadar tu dt. 1/2. Okey, lagi. Cari kadar perubahan isi padu. So, nak kadar. Jadi, dia akan jadi V per dt. Yes, isi padu kan V, kadar dia T. Faham? So dia nak ni. Jadi bila ada nak kadar macam ni, you buat petua rantai. So sini V, sini T. Apa nak isi dua-dua ni? dH. Kenapa? Sebab kita ada maklumat tentang H. Faham? Jadi untuk mencari dV per dt, kena ada dV per dH. Dah you carilah. Nampak tak? Kena isi satu-satu ni. Okey, cari. Kat mana nak cari dV per dH? So ni, bezakan V terhadap H. So sini akan jadi 108 tolak 3 bawa kat depan. 3 darab 1/2 adalah 3/2. So biasakan diri 3 darab 1/2 macam ni. H 3 mesti tolak 1. Mesti buat satu-satu jalan kerja. So sini akan jadi 3/2 H kuasa 2. So dah dapat kan? Okay, sekarang kita ada H kat sini. That's why kat hujung ni H sama dengan berapa? 12. So 108 tolak 3/2. H adalah 12 kuasa 2. So dekat sini awak akan dapat berapa tu? 108 tolak 3/2 darab dengan 144. Nanti kira lah. Faham? So dekat sini dah dapat dah. Nanti akan dapat jawapan ialah negatif 108. Okay. So darab dH per dt dah ada 1/2. So jawapan negatif 54. Simple je. Ikut je soalan tu. Faham Okay, tentukan julat nilai X supaya graf itu menurun. Okay, macam nak buat? Okay, bila graf kita menurun, okay, F X ni, kalau dia menurun bermakna dia lebih kecil daripada kosong. Apa maksud prime tu? Itu adalah pembezaan dy dx-nya. Jadi kan fx kan y, jadi dy per dx. Tapi kalau dia bagi fx, jangan tulis dy per dx. Kita tulis f prime. Jadi kalau dia kata graf fungsi menurun, bermakna dy dx dia lebih kecil daripada kosong. Ataupun f prime dia lebih kecil. Jadi kena carilah f prime. Jadi kat mana nak cari f prime? Kat sini. F prime adalah, okey, bezakan 3 bawa ke depan, 1/3, X mesti tolak 1, betul, tolak 2X tolak 3, yes. So boleh potong, X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. So dah dapat lah. X kuasa 2 tolak 2X tolak 3 lebih kecil daripada sifar. Okay, so dekat sini EQN. Ingat, syarat EQN pertama apa? Pertama, mesti X kuasa 2 mesti positif. Yes, betul. Kedua, mesti kecilkan. Dah kecilkan belum? Tak ada kan? Tak boleh kecilkan apa-apa. Okey, yang tu yang kedua. Yang ketiga, baru boleh EQN kan dia. Awak EQN lah, awak tekan kalkulator. So, dapat X yang pertama adalah negatif 1. X kedua adalah 3. So, wajib buat faktor macam ni. Wajib. So, X tambah 1. X tolak 3. Faham? Oleh kerana kita baca ni lebih kecil, X kita gabung tengah-tengah. Ni cara penulisan dia kalau kita ada julat lebih besar, lebih kecil ni. Faham? So, negatif 1 dengan 3, mana satu yang kecil? Negatif 1 lah. Seterusnya. Okay, kita tengok nombor 12. Jejari bagi sebuah bulatan bertambah daripada 2 kepada 2.02. Okey, 12A. Jadi bila jejari bertambah, apa kita buat? Kena catat, mesti catat semua. Kalau dia bertambahnya ada perubahan jejari. Jadi DJ
sama dengan, maknanya J asal adalah 2. Sekarang dah jadi 2.02, maknanya DJ 2 kepada 2.02. Bermakna 2.02 tolak 2. So, perubahan dia adalah 0.02. So, itu DJ. Faham? Jari. Okey. Soalan disuruh cari apa? Anggarkan perubahan hampir dan luas. Maknanya dia nak perubahan bukan kadar. Kalau perubahan dia delta. Delta. So, yang macam D yang lengkuk tu. Jadi, delta A. Macam tu. So, bila delta A ni kita nak cari, dia mesti per dengan apa? Dia mesti per dengan, kalau luas bulatan, rumusnya adalah A sama dengan pi J kuasa 2. Kan? Jadi, dA per dJ. Macam tu. Jadi, delta A per delta J sama dengan pembezaan dia. Macam tu konsep kalau perubahan. Buat rumus macam ni. So, nak cari delta A, apa kita buat? dA per dJ darab dengan delta J. So, dA per dJ kita cari. Kita dah ada rumus A ni, kita kena buat sendirilah. Jadi, dA per dJ, bezakan A terhadap J. 2 bawa depan, 2 pi J tinggal 1. Jadi, ini adalah 2 pi J. Darab dengan delta J, ini perubahan J 0.02. Okey. Jadi, sekarang masalah kita adalah J. Pi ada nilai, tapi J tu tak ada. So, kawan nak cari J. J asal. Ni, nampak tak kita dah tulis tu? Ya, 2. Jadi, 2 pi. 2 darab dengan 0.02. So, jawapan dia adalah 0.08 pi. So, pi tak perlu ganti pun tak apa. Tak ada masalah. Kalau nak ganti, gantilah. Okey. Okey, nombor 2. Dia kata, cari peratus perubahan hampir dalam A. Jadi, perubahan hampir dalam A. Jadi, nak peratus. Jadi, apa kita buat? Kalau peratus, mestilah perubahan A itu per dengan A asal darab dengan 100%. Faham? Jadi, perubahan A adalah 0.08 pi darab dengan A asal. A asal tak ada kan? Kita ada rumus je. A sama dengan pi J kuasa 2. So, kira lah. J berapa? J asal. J asal adalah 2. Macam tu cara dia. Kan peratus kan mesti yang berubah per dengan yang asal darab dengan 1%. Tu kan konsep sekolah rendah. Pakailah. Jadi per dengan 4 pi darab dengan 100. So, pi boleh mati. Nanti awak kira darab 100, awak akan dapat 2%. Tengok, simple je. Tak susah pun. Okey. Okey, seterusnya. Kita tengok lagi. Untuk soalan B. Dia beri bahawa Y sama dengan 2X tambah 1 dan X tolak 3. Okey, cari nilai dy dx. Okey. So, kalau macam ni, Y sama dengan 2X tambah 1, 3X tolak 4. So, kena kembang dululah. Boleh kembang lah. So, 6X kuasa 2 tolak 8X tambah 3X tolak 4. So, kat sini jadi 6X kuasa 2 tolak 5X tolak 4. So, daripada sini boleh cari dy per dx. So, 2 bawa kat depan. 12X tolak 5. Okey. Apabila dia kata X sama dengan 1, gantikan je dengan 1 untuk X tu. So, dapat berapa kat situ? 7. Betul. Okey. Seterusnya yang kedua. Ungkapkan perubahan hampir bagi Y. Perubahan hampir maknanya delta Y. Faham? Jadi, bila delta Y ni, dia mesti ada delta per dengan delta X. So, dia mesti ada dia punya dy per dx. Dia itu je konsep dia. Okey. So, nak cari perubahan Y, bawa sini. Dia kadang-kadang kalau nak cari delta perubahan X, dx per dy yang macam tu lah. Dy per dx darab dengan delta X. Dia gitu je. So, kena cari dy per dx. Okay, mana dy per dx? Dah dapat dah berapa tadi? 7. Betul. Perubahan X. Tengok. Perubahan X berubah daripada 1 kepada, maknanya X yang asal adalah 1. Perubahan X adalah 1 campur P. Mesti tolak 1 kan? Jadi apa dapat? 1 tolak 1 kosong. Tinggal P. Jadi P. Faham? So 7P dah. Apa masalahnya? That's why dia kata dalam sebutan P deh. Awak guna satu-satu keluarkan. Okay? Abaikan ni bising-bising sikit sebab cikgu dekat bilik guru ni. Okay. Okay, seterusnya nombor 13. Okay, tengok nombor 13. Rajah 3 menunjuk.